Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada tahun ini sekali lagi kita dipilih oleh Allah Taala untuk berada dalam madrasah Ramadan, yang diberikan peluang oleh Allah untuk kita menjana takwa, yang merupakan objektif tertinggi Ramadan itu sendiri. Namun Ramadan pada tahun ini berbeza sedikit, bahkan banyak barangkali dengan Ramadan-Ramadan yang telah kita tempuh sebelum ini. Ramadan pada tahun ini pergerakan kita sangat terbatas, sehingga kita tidak mampu untuk pergi ke masjid, tidak mampu untuk bertarawih bersama-sama dengan ahli jemaah sebagaimana tahun-tahun lepas, dan banyak aktiviti-aktiviti yang berbentuk berjumpa dengan orang ramai terpaksa dihadkan dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Maka saya ingin mengambil kesempatan untuk menyatakan, walaupun demikian, Ramadan kita tetap akan diberikan pahala, diberikan ganjaran sebagaimana tahun-tahun lepas, seandainya kita memaksimumkan Ramadan pada tahun ini dengan mengisinya dengan perkara-perkara yang mentaati Allah Subhanahu taala. Kerana Allah tidak akan mengurangkan pahala sesuatu amal yang tertunggak untuk kita lakukan, terbantu untuk kita lakukan, seandainya niat kita sudah mahu melakukan. Yang mengekang untuk kita melakukannya ialah kerana uzur syar'i, sebagaimana berlaku pada hari ini. Bukan kita tidak mahu ke masjid, bukan kita tak mahu bersolat tarawih bersama dengan ahli jemaah, berbuka bersama dan sebagainya, tetapi kerana kekangan PKP, maka insya-Allah itu tidak akan menghalangi tercurahnya pahala, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu taala kepada kita. Kerana Islam ini agama yang sangat adil. Allah dengan sifatnya yang sangat pemurah dan penyayang tetap akan menyalurkan pahala, kebaikan, ganjaran sebagaimana sebelum kita berada dalam PKP dahulu. Kita lihat dalam hadis Nabi SAW. Dan ketika pulang dari satu peperangan, Nabi SAW berkata pada para sahabat, "Inna bil Madinah la rijalan masirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajar," rawahu Muslim. Yang bermaksud sesungguhnya di Madinah ada lelaki-lelaki, yakni para sahabat, yang tidak menempuh satu perjalanan pun. Mereka tidak seperti para sahabat yang lain yang pergi berperang dalam peperangan Tabuk dengan musim panas, merempuh perjalanan yang sangat mencabar, tidak turun ke lembah-lembah, tetapi mereka tetap dikira bersama kamu. Yang menghalang mereka ialah kerana sakit, bukan kerana malas, bukan kerana alasan-alasan yang direka-reka sebagai golongan munafik, yang bila mereka tidak mahu ikut berjuang, mereka akan mengukakan alasan-alasan kepada Nabi SAW supaya alasan itu diterima, dan mereka tidak dicop sebagai mereka yang al-mutasakitun, yakni mereka memutuskan hubungan dengan dakwah dan perjuangan. Mereka akan berkongsi pahala yang sama, kerana yang menghalang mereka untuk datang pergi berjuang bersama Nabi bukan sifat malas, tetapi kerana sakit, kerana demam, kerana keuzuran syarak yang diizinkan oleh syarak, maka mereka mendapat pahala yang sama insya-Allah. Ini disebut oleh Nabi SAW. Dan begitu juga kita pada hari ini, walaupun kita tidak mampu bertarawih di masjid lagi, kita hanya bertarawih dengan anak-anak kita dan keluarga kita yang sangat sikit jumlahnya, tapi percayalah, insya-Allah Tuhan akan berikan ganjaran sama dengan pahala sebagaimana kita bertarawih di masjid pada tahun lepas. Walaupun kita tidak dapat lagi berjemaah 5 waktu, tapi kita jadikan rumah kita berkumandang dengan laungan azan 5 waktu sehari semalam. Maka baiti masjidi, rumahku masjidku sekarang. Kita menjadi imam, anak-anak kita barangkali yang boleh menjadi imam kita gilirkan untuk melatih mereka. Inilah masa dan peluangnya untuk kita menjana anak-anak yang bertakwa, yang patuh pada perintah Allah Subhanahu taala. Dan insya-Allah pahala akan diberikan, ganjaran akan diberikan, dan tidak menghalang untuk kita melakukan sedekah, kerana kita ada sedekah online, ada macam-macam cara dan juga peluang untuk kita melakukan kebaikan dan tidak membataskan. Mungkin kita lebih dapat banyak membaca Al-Quran berbanding tahun-tahun lepas, kerana kita tidak dikekang dengan kesibukan dunia, dengan kerja dan sebagainya, maka kita boleh memberi tumpuan. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu taala kepada kita di sebalik semua bencana ini. Kerana Allah Taala tidak menimpakan suatu bencana, suatu bala, suatu ujian, melainkan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman, dan juga sebagai pembalasan kepada orang yang kufur dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu taala. Ingatlah sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar Saifullah al-Maslul,
Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dia mati di atas katil. Walaupun Khalid Al-Walid ketika maju di medan perang tidak ingin dan berniat langsung untuk pulang kembali ke rumah, kerana baginya jihad adalah merupakan cita-cita tertingginya. Tidak ada ruang di tubuh Khalid melainkan dipenuhi dengan tombak, dengan luka yang ditikam dengan tombak, dengan pedang. Kerana Khalid Al-Walid tidak ada ilmu kebal. Tapi Khalid Al-Walid akhirnya mati di atas katil. Menangis teresak-esak Khalid. Dia adalah orang yang paling suka berperang dan berjihad pada jalan Allah. Dia pernah menyatakan tidak ada saat menangis teresak-esak Khalid. Dia adalah orang yang paling suka berperang dan berjihad pada jalan Allah. Dia pernah menyatakan tidak ada saat yang paling mengujakan kecuali dia menggempur musuh dengan kuda perang pada waktu subuh yang sejuk, menggempur musuh pada waktu pagi yang kesejukannya boleh menusuk ke tulang hitam. Itulah suasana yang paling mengujakan Khalid. Namun Allah memilih pedang Allah ini tidak mati di tangan musuh, karena bagi menjaga marwah dan juga izzah pedang Allah yang terhunus ini, maka Khalid ditenangkan oleh kawannya. Walaupun kamu mati di atas katil, wahai Khalid, tapi kerana niat kamu untuk berjihad, berjuang pada jalan Allah, maka Khalid diberikan anugerah syahid. Maka kita berharap Ramadan pada tahun ini, walaupun pelbagai kekangan yang berada di sekeliling kita pada hari ini, perlu percayalah, Allah tidak akan mensia-siakan niat yang betul. Dan saya berseru kepada tuan-tuan, gunakanlah peluang kesihatan dan sebagainya untuk berada bersama Islam, memperjuangkan agama Allah, berjihad pada jalan Allah kadar kemampuan yang kita ada. Kerana pada suatu hari nanti ditakdirkan kita tidak mampu lagi untuk melakukannya kerana sakit, kerana keuzuran syarak, maka percayalah tetap akan mengalir kelebihan dan pahala itu kepada kita sebagaimana persis kita melakukan sewaktu kita sihat. Itulah sahaja tazkirah ringkas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.